Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hudatan min lisanina yafqahu qawlana. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amilan salihan wa qala innani minal muslimin. Sadaqallahul azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad abdika wa rasulika Nabi al-ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Amma ba'du. Alhamdulillah, pertamanya kita merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan keizinan limpah dan kurnianya dapat kita bertemu pada pagi yang penuh barakah ini, dan seterusnya yang berusaha Tuan Pengerusi Karya, seluruh ahli jawatan kuasa karya, Tuan Imam, hadirin dan hadirat, ayahanda, ibunda, kekanda, adinda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Apa khabar semua? Sihat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan dalam keadaan kesihatan yang baik, molek dan sentiasa di bawah lindungan Allah taala, insya-Allah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, sekejap je rasa bila kita lihat hari ni, besok hampir seminggu lah kita berpuasa, tuan-tuan. Ya, masa tu cepat. Ya, walaupun kita tahu cuacanya panas, tuan-tuan. Dengarnya sehari dua ni pula dia akan pergi cecah 38. Ya, dan sebelum ni dah 37. Wallahu a'lam lah. Ya, so kita jagalah diri baik-baik, dan kalau perlu kita tak boleh minum air, jangan minum air. Ya, tiba kan kata kalau boleh minum air, tak boleh, tuan-tuan. Ya, puasa. Okey. So rehatkan diri anda. Ya, seperti mana yang saya sebut dalam kuliah Jumaat di Masjid Sikamat semalam. Apa dia? Perkara yang paling penting bila dalam cuaca yang panas ini, choose a sustaining sahur. Maknanya pilihlah sahur yang bersesuaian, supaya kita punya energi dalam bulan Ramadan kita ni kuat, tuan-tuan. Ya, sebab apa? Sebab kita risau bila dengan cuaca ni, asbab kita tidak berpuasa, tuan-tuan. Yang ni kita kena berhati-hati, kita kena berjaga-jaga. Pilihlah sahur yang terbaik, tuan-tuan. Okey, terpulanglah. Ikut keselesaan masing-masing. Kang, bila saya kata suruh makan kurma, Kang, orang lain fikir lain pula. Sebab apa? Kecoh sekarang isu makan kurma, tuan-tuan. Aduh, makan kurma 3 biji sebiji orang tu nak makan, biarlah. Yang penting jangan berterdarah kurma, habis kotak habis. Tu lain lah cerita. Kan poning bulan puasa ni kan, macam-macam hal, tuan-tuan kan. Macam kita tu tarawih 10 ni kan. Ya, kita dah selesai dah. Daripada dulu dah dibuat, dah tak ada isu pun. Lepas tu tengok Saudi pula buat tarawih 10. Dah pula dia kata Negeri Sembilan Wahabi. Dah pula, tuan-tuan. Aduh, tengoklah sumbernya ada kan, basicnya ada. Jadi benda tu tidak ada permasalahan dalam sumber-sumber yang kita tahu. Sebab tu saya tekankan, banyak saya tekankan, bahawa tak perlu risaulah nak buat 8 ke, nak buat 10 ke, nak buat 20 ke. Yang kita risau, ya, apa dia, tuan-tuan? Tak buat langsung satu. Lepas tu dia malam pertama dia hebat sembahyang tarawih penuh. Malam kedua penuh. Malam ketiga penuh. Dia terhebat dengan sunnah ni. Malam keempat dah kurang, ya, tuan-tuan. Tu masalah ya. Malam keempat kurang, malam kelima kurang, dah makin kurang. Aduh, hai. Assalamualaikum. Baginda SAW, kita sedia maklum lah. Kang jadi wajib kat kita tarawih nanti, Kang. Susah. Ni sunat ni, buatlah, penuhkan masjid surau, tuan-tuan. Okey? Sebab itu saya katakan semalam, apa yang kita nak cari Ramadan ni? Kalau nak cari gaya, dah fikir gaya lah, tuan. Kan? Tapi kita nak cari Ramadan ni, bukan Lailatul Qadar je kita nak cari. Tapi banyak benda yang kita nak cari, tuan-tuan. Contohnya Al-Quran. Agak-agak
Hari ni dah baca Quran juzuk berapa dah? Patutnya dah masuk muka surat 270 tau. Maksudnya kena masuk surat 270. Ustaz muntah Ustaz, baru hari kelima 270. Tapi kadang-kadang kita bila bab Quran merungut, tapi surat khabar boleh baca 30 muka surat. Kan surat khabar kan, zaman dulu yang surat khabar tu lagi panjang tuan-tuan. Apa muka surat tu, daripada harfin ke harfin habis tu, sampai yang nombor ekor kat belakang pun dah hafal. Kan? Tapi bila Quran, letih Ustaz. Ya Allah, payah betul kan. Ya, itu bukan masalah iblis. Itu masalah diri sendiri. Kalau kita kata syaitan, kita tahu kan. Kita tahu bulan Ramadan ni sufidat li syayatin, maknanya syaitan ni dibelenggu tuan-tuan. So kalau kita rasa kita tak boleh nak dekat tu, semaklah. Siapa yang setan mana kan? Itu yang kita boleh faham tuan-tuan. Mudah kan? Semak diri sendiri. Dan kemudian yang saya nak minta kita cari, tolonglah tuan-tuan, semak diri masing-masing. Zaman kita muda dulu, zaman kita sekolah menengah dulu, puasa cukup ke tak? Sebab tu tahun ni saya bila ceramah budak sekolah menengah, saya beritahu, korang ni puasa tolong cukup. Tak cukup, ganti. Tak ganti, kau cari duit tahun ni. Nak bayar fidyah tuan-tuan. Nak bayar fidyah. Bayangkanlah tuan-tuan, awal Ramadan itu ada waris datang jumpa saya. Ustaz, nak bayar fidyah lah, orang kata bulan puasa ni fidyah ni elok ni. Betul, elok. Betul lah. Sebab kita bersedekah sama kan. Manfaat tu besar lah tu, buat fidyah tu. Fidyah ni wajib. Tapi bila kita bagi bulan Ramadan, alhamdulillah lah. Jadi dalam keadaan yang demikian, dia minta saya kira. Kira untuk siapa? Untuk bapak Apa masalah bapak Bapak tak cukup ke puasa? Entahlah Ustaz, yang secara zahir yang saya tahu, daripada dia balik sampai dia meninggal tak puasa-puasa. Muntah ni saya kata. Anggaplah balik umur 14 tahun. Kan? 14 tahun atau 15 tahun tuan-tuan. Daripada tu dia tak puasa. La ilaha illallah. Dari segi tahap umur balik ni pun, kalau dia tak keluar air mani, tak keluar haid ketika umur 15, maka dia dah dikira syarat wajib dah tu. Settle. Dia minta saya kira, saya pun kira dah tuan-tuan. Saya pula kira, kita ikut mazhab Syafi'i lah. Mazhab Syafi'i, kiraannya macam mana? 1/4 daripada zakat fitrah. Sekarang ni zakat fitrah kita ambil kasar RM7 dah. 1/4 RM80, RM70 lebih sen tuan-tuan. Bayangkanlah, dah lah tak puasa, lepas tu lambat lah mati tu. Kan? Dah lah tak puasa, lambat lah mati tu. Bukan kata apa lah tuan-tuan, ni saya bukan kata apa tuan-tuan, ni kita punya nak kiraan tu. 4 boleh, meninggal 80. Imam Syafi'i gando. Saya kira yang umur 14 tahun tuan-tuan, kali 14 tahunnya ni RM70, RM80 kali 30 kali dengan 80 tolak 4 boleh 66 tahun kali 66. Pak, RM80 kali 30 kali dengan 66. Berapa ribu tu? Yang tu baru kiraan untuk umur 14 tahun. 14 tahun sama dengan 15 tahun. RM80 kali 30 kali 65 tahun. Sama dengan. Kira sampai ke bawah tuan-tuan. Kira tuan-tuan, saya kata, bang, yang ni anggan kasar saya je tahu. Nak tepat pergi pusat zakat. Sebab pusat zakat dia boleh ada kiraan yang tepat dia tu, di calculation tepat dia tu. Saya rasa lebih kurang dalam minimum ni RM80,000. Ustaz, RM80,000. Bapak saya tinggalkan RM8,000 je. Tuan-tuan. Kita bukan orang kaya, kita bukan orang hebat. Agak-agak tuan-tuan boleh tinggalkan anak cucu, boleh tinggalkan tak 2 juta bila meninggal. Belum tentu, betul tak? Kan basuh duit dekat dalam aircon 2 juta, kita akan fikir apa? Tak yalah, anak cucu pandai-pandai lah dihidup, dipikir apa, kita enjoy lah 2 juta ni. Macam tu lah. Muntah ada RM80,000 tuan-tuan. Dia pun tak kata saya, Ustaz, tak ada diskaun ke? Mana ada diskaun? Tapi tak nafilah ada mazhab lain. Pandangan mazhab lain dia hanya kira tu lah berapa tahun kali 30 kali RM80. Jadi kalau tanya dengan saya, itulah kiraan ikut Syafi'i tuan-tuan. So
Pandai-pandai lah yuk. Carilah. Masing-masing di bulan Ramadan ni, ingat balik masa zaman-zaman tu. Bukan kita kata pun tuan-tuan, orang kita ni pula kadang-kadang kata, Ustaz dulu jahil, sekarang tak jahil. Itu tak tahan tu. Saya kata zaman tak ada dah jahil. Jahil ni zaman Nabi dah selesaikan dah. Yang ada zaman sebelum Nabi jadi Rasul tu, zaman jahiliah kan, itu baru betul jahil ni. Ni zaman kita nakal, tuan-tuan. Semak cari bulan Ramadan ni. Kalau perlu kan ni keadaan ni, bayar tuan-tuan. Jangan tak bayar tuan-tuan. Ya, fidyah ni. Ya, supaya kita kena buat dalam keadaan baik. Sama juga saya pergi ceramah dekat Pusman, pusat serenti kan. Dia sekarang panggil pusat pemulihan lah. Saya tanya dia orang, kau sedih tak? Mak ayah marah kau tak buat baik dengan mak ayah kau. Betul. Ada yang mak ayah meninggal. Saya kata dia, kau gantilah puasa mak ayah kau. Duduk kat dalam ni, duduk dalam, bukan dalam masjid, duduk dalam pusat senti ni, rajinlah kau berpuasa lepas Ramadan nanti. Puasa yalah kan. Dan niatkanlah qada. Niat qada tu untuk diri kau. Lepas tu dia pun kata, Ustaz, saya pun tak terganti lagi. Tu yang tak tahan dia tu. Kan? Tolong. Benda-benda ni penting. Kewajipan kat kita. Tu yang kita tak nak, roh kita nanti tergantung tuan-tuan. Ya? Sama-samalah kita peringat. InsyaAllah. Itu sekadar mukaddimah pada pagi ni. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah, jaga Ramadan dengan baik. Kita dah akan habis dah fasa yang pertama. Kita nak pergi ke fasa kedua. Rugi kita kalau kita tidak manfaatkan dengan sebaik-baiknya tuan-tuan. Okey? Dan seterusnya dalam pengkongsian kitab kita tuan-tuan. Ya, dalam berkaitan dengan Fiqman Haji jilid yang keempat. Ya, dalam rukun akad nikah. Hari ini masuk berkaitan dengan wali perkahwinan mengikut turutan pada muka surat 131 dan 130. Turutan dah jelas, iaitu kita dah clear daripada bapa, poi atuk, bawalah ke atas, lepas tu adik-beradik, lepas tu dia akan bawah lagi anak buah tuan-tuan, kemudian pergi ke bapa saudara, lepas tu dia pergi kepada sepupu dan dia punya turutan tuan-tuan. Okey. Kalau dia ada cucu saudara, itu pun boleh pakai tuan-tuan sebagai wali. Cuma tahap kita sekarang ni, setakat hari ni, negara kita bapa adik-beradik, bapa saudara. Itu je tuan-tuan. Akan datang no comment. Contohnya sekiranya berlaku, na'udzubillah min zalik lah, ramai yang pupus, ramai yang meninggal tuan-tuan, sebabkan gempa ke apa, tak mustahil dia boleh akan pergi. Yang jadi dia punya wali, anak buah dia. Yang jadi wali dia, cucu buah dia tuan-tuan. Ya, sebab apa? Masa tu ramai. Macam kita yang menghadapi masa PKP lepas. Kan? Tapi tak ramai lah gitu. PKP lepas, bila ramai orang meninggal. Jadi dia punya wali dia tu, itulah yang selayaknya. Tapi setakat hari ini, tahap kita tu je lah. Bapa, atuk, anak adik-beradik, bapa saudara. Itu tahap yang sekarang ni tuan-tuan. Okey. Jadi dalam keadaan demikian, 1.4.7 taraf anak lelaki dalam wali perkahwinan. Anak lelaki dan cucu lelaki daripada anak lelaki tidak boleh menjadi wali dalam perkahwinan. Oleh itu sebagai seorang anak, dia tidak boleh menjadi wali kepada ibunya sendiri kerana tiada persamaan nasab. Yang ni yang saya sebutkan lah. Anak tak boleh jadi wali mak dia. Ya, macam saya ada tauliah wali hakim. Jadi kalau mak saya nak kahwin, kan, bapa saudara saya dah tak ada. Jadi mak saya nak kahwin, ibu nak kahwin lah. Siapa nak dia jadi wali ibu lah? Apa nak risau? Saya kan ada, saya lah jadi wali. Sebab apa? Sebab tauliah wali hakim tuan-tuan. Ya, tauliah wali hakim. Kalau tak ada tauliah wali hakim, tak boleh je. Anak tak boleh mewalikan mak dia tuan-tuan. Okey? Tu dalam Imam Asy-Syafi'i tuan-tuan. Kemudian syarat-syarat wali. Ni yang paling penting tuan-tuan. Wali ni pertama Islam. Lelaki kafir tidak boleh mengahwinkan perempuan Islam kerana orang kafir tidak berkuasa atas orang Islam. Ni penting. Benda ni ada berlaku viral. Kalau tengok kat YouTube ni, perempuan tu kahwin guna wali tak siapa tuan-tuan. Tapi tak boleh. Okey.
So kalau bapa dia Islam, maka bapa dia lah jadi wali. Bapa asal Islam, lepas tu keluar Islam, tak boleh jadi wali, tuan-tuan. Okey. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa la yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila." Dan Allah tidak sekali akan memberi jalan kepada orang kafir untuk membinasakan orang-orang yang beriman. Ini dalil yang kuat untuk diri kita, tuan-tuan. Allah Ta'ala akan melindungi alal mu'minin. Walai yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Surah An-Nisa ayat 141. Ini bukan cerita pasal wali semata-mata, tetapi semua keadaan, tuan-tuan. Sekarang yang masalah yang berlaku, kenapa terikut kepada kafir? Masalahnya kita risau orang mukmin tu dah tak ada. Tu kita risau. Sebab tu kita tahu kan, Muslim, mukmin, muttaqin. Kan? Sekarang ni bila kita berpuasa ni, kita berusaha nak menjadi orang yang muttaqin ni. Sebab tu dalil Qurannya la'allakum tattaqun. Kita punya takwa tu, kita punya takut tu, kita punya mengharap tu pada bulan puasa ni nak jadi orang bertakwa ni, kita jaga puasa kita elok. Hatta kita duduk dalam rumah seorang-seorang pun kita takut dengan Allah, kita jaga puasa, tak berani nak buka PTS. Betul tak? Tak berani buka PTS. Tapi masa sama sekolah rendah ke kocik ke kan, mungkin lah kan, bukan buka PTS, buka kepala paip. Masa tahap tu dia tak tahap yang mukmin tu. Kita ni macam mana duduk rumah, duduk bilik seorang, tak ada orang tahu pun. Tak berani kita nak. Sebab apa? Sebab puasa tu nak mengajar diri kita untuk bertakwa. Jadi dalil Allah Ta'ala ni dia takkan berikan orang kafir untuk bab kata ayat paling kita biasa faham, memijak orang mukmin lah. Tak boleh dah, tuan-tuan. Cuma kita kena faham hari ni orang mukmin tu ramai ke tidak? Tu yang kita kena nak. Sebab tu diri kita ni apa jua sekalipun kembali balik kepada Allah Ta'ala. Radang hati kita diuji, tuan-tuan. Kita ni diuji ni macam-macam hal, tuan-tuan. Ya, diuji macam-macam hal. Kadang kita melihat sesuatu hukum yang dikeluarkan oleh pihak tertentu pun boleh mengujikan kita punya keimanan. Ya, tentang isu semayang tarawih, nak habiskan 1 juzuk ke tidak, kan, 30 juzuk ke tidak, semua tu ada dalil-dalilnya, tuan-tuan. Lepas tu pula nak baca surah pendek ke panjang ke, tu semua ada sumber-sumbernya, tuan-tuan. Semua tu ada dia punya penjelasan-penjelasannya. Cuma diri kita ni lah banyak nak ambil mana yang mudah, tuan-tuan. Okey, nak ambil mana yang mudah. So kalau kita jadi orang yang beriman, tuan-tuan, insya-Allah, percayalah, orang kafir tidak akan berani memijak kita, tuan-tuan. Ya, sebab tu stand kita ni kena jagalah Islam kita ni. Stand kita ni kena jagalah iman kita ni, tuan-tuan. Jaga iman kita, jaga Islam kita ni, insya-Allah. Hal ini juga adalah kerana wali dalam perkahwinan berdasarkan pembagian harta pusaka, sedangkan orang Islam dan kafir tidak boleh saling mewarisi, jelas. Ya, maknanya orang kafir tak boleh ambil harta orang Islam. Walaupun begitu, lelaki kafir boleh mengahwinkan perempuan kafir yang lain, walaupun kepercayaan agamanya berbeza. Itu cerita hal dia lah. Ya, itu hal dia, hal mereka, orang kafir, tuan-tuan. Contohnya lelaki Yahudi boleh mengahwinkan perempuan Kristian dan sebaliknya. Hal ini demikian kerana semua orang kafir dianggap satu agama. Itu pandai dia. Itu urusan dia, tuan-tuan. Buddha, anak adik dia Hindu, kan, ada dalam kelompok keluarga dia tu gitulah. Ya, kok kalau laki dia Buddha, bini dia Hindu, tu pandai dia lah. Dalam Islam dia tidak boleh. Laki dia Islam, bini dia Hindu, tak boleh. Ya, dia mesti dua-dua Islam, tuan-tuan. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd
yang bermaksud dan orang-orang yang kafir setengahnya menjadi penyokong dan pembela bagi setengah yang lain. Ini dalil Allah Ta'ala. Surah Nisa ni ayat 73. Bila dengar ni memang kasarlah sikit, nak bagi faham. Nak bagi faham kita sama, sebab mereka ni akan menyokong di antara mereka. Ya, so ini jelas daripada Al-Quran, tuan-tuan. Ya, itu pihak dia lah, pihak dia punya masalah. Yang kita sedihnya, kita yang Islam ni tidak menyokong di antara kita dengan kita. Contohnya kita dari segi bab hukum, dari segi dalam bab ibadat. Kalau Ustaz A kata ni, maka kita menyokong lah. Sekiranya pandangannya itu adalah jelas dan tepat, tuan-tuan. Menyokong kan. Barulah dia ada, orang kata, persamaannya dalam Islam, tuan-tuan. Okey? Tapi dalam perkara-perkara yang khilaf, itu lain. Itu dalam bab kefahaman ilmu masing-masing, tuan-tuan. Okey? So, maka Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Anfal ni, Al-Anfal ayat 73, walladzina kafaru ba'dhum awliya'u ba'dhin. Maka mereka ni adalah penyokong dan pembela bagi setengah yang lain. Jadi gitu. Yang Islam ni semua kena sedar dirilah, kena faham lah. Kan? Si A yang kafir, dia menyokong pada si B yang kafir. Memanglah, itulah dia punya hal dia. Itu dia punya keadaan dia, tuan-tuan. Itu urusan dia lah. Benda ni ada di dalam Al-Quran, tuan-tuan. Ya. Yang kita pula, kita diarah untuk beribadat, kita diarah untuk solat. Kita kena jagalah. Janganlah pula kita dikatakan kita Islam, tapi orang yang menyuruh kita untuk solat, dia kata apa dengan dia? Tak payahlah solat. Tak boleh tau. Itu adalah kewajipan kita, tuan-tuan. Okey. Kemudian yang kedua, wali mestilah adil, iaitu tidak melakukan dosa besar, tidak berzina, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak murtad, tuan-tuan. Ya. Kemudian dia tidak mengekalkan dosa kecil. Apa agak dosa kecil, tuan-tuan? Apa dosa kecil? Tuan-tuan tahu apa dosa kecil? Entah Ustaz, saya tahu semua dosa. Kan? Okay? Menipu dosa besar, tuan-tuan. Kan? Okay? So saya mak balik, apa dosa kecil? Kan? Kita tengok diri masing-masing, apa dosa kecil lah, kan? Ya. Melawan cakap orang tua, tu boleh juga dosa kecil. Tiap-tiap hari melawan ni dia, tuan-tuan. Kan? Ni dia mengekalkan ni, mengekalkan dosa kecil. Tu bila cerita bab wali tu, wali adik-beradik. Jadi bila wali adik-beradik ni, masa saya duduk dalam keluarga, yang perempuan ni, saya tanya, siapa jadi wali kamu? Kalau ikutkan ustaz, yang sulung lah kan. Anak lelaki lah yang sulung. Lepas tu mak dia kata, Ustaz, wajar ke anak lelaki saya yang sulung ni jadi wali? Dia asyik melawan saya, Ustaz. Dia bukan sekadar melawan, datang ziarah saya pun tak ada. Maknanya macam dah tak ada hubungan dengan mak dia. Kan? Habis lepas tu susah tak tu, tuan-tuan, nak selesaikan tu. Habis abang sulung tu boleh jumpa tak? Susah nak jumpa. Barulah pergi kepada wali yang lain. Ni nak kena tengok ni. Tu di antara yang boleh nampak lah dosa kecil ni, tuan-tuan. Kita nampak macam simple je kan, tapi dia boleh memberi kesan, tuan-tuan. Okay? Dosa kecil. Kan bila tunjuk yang ni dosa kecil kan, parah lah pula kan. Ni apa ni? Marah lah kan. Pada mereka yang jenis kan marah kan. Ustaz ni tak apa lah kan. Sebab dia pula mengikut pandangan. Sebab ada ustaz yang ni. Jadi ustaz ni yang ni dia pun ikut lah. Tu pun kena lihat, tuan-tuan ya. Semak lah pada diri masing-masing. Okay. Kemudian tidak mencemarkan maruah diri seperti kencing di jalanan. Dia macam tak sihat. Benda-benda ni tempat kita dah kurang dah berlaku.
Dulu bila kencing di tepi jalan ni, bila dah tak ada tandas banyak kan. Tak ada tandas pergi kencing di tepi jalan. Sekarang ni kita dah tak ada risau dah kita tuan-tuan. Yang ni pada individu yang memang kojor dia. Suka betul dia kencing kat tepi jalan. Kan. Dulu masa saya pergi Jordan, dia ada sebut kepada orang Arab tertentu lah, negara tertentu tuan-tuan. Dia kata apa? Kullu hajar baul. Maknanya apa? Setiap ada batu, kencing. Tuan-tuan, dia tak ada batu, kencing. Tapi kita negara kita alhamdulillah lah, tak berlaku lah demikian tuan-tuan. Ya. Cuma yang dekat tempat kita ni, yang kita nak kena didik sesama ni tuan-tuan, kurang-kurang kalah kencing berdiri tuan-tuan. Tu ialah kurang-kurang kalah kencing berdiri tuan-tuan. Kencing tu biarlah mencangkung, biarlah duduk tuan-tuan. Usahalah yang terbaik dalam keadaan kencing yang baik. Kalau nak cerita bab kencing ni pula, tu kena bincang dalam jilid 1 pula, dalam bab taharah tuan-tuan. Ya, kita ingat dulu kan, orang tua-tua kata gitu. Dan kita dulu kencing kat tepi jalan ke apa kan, tak tandas tak ada. Dia jorit dia tu. Kau ingat, kau jangan kencing dokek. Mana dia tak pergi? Benda yang berlubang. Jangan kau kencing kat pokok tu. Kan? Jangan kau kencing kat pokok tu, jangan kencing kat berlubang. Orang lama-lama ni dia baca kitab fiqh tuan-tuan. Dalam kitab fiqh dia nyatakan jangan kencing tempat berlubang. Kerana apa? Tengah kencing kat tempat berlubang, tiba keluar. Kan tap kono orang, tak pasal-pasal. Elok-elok ada, langsung tak ada. Kono operation tuan-tuan. Lepas tu dia tak bagi tempat berlubang. Kenapa dia tak bagi kencing kat pokok tu? Nanti pokok buah tu jatuh. Kono itu dah jadi najis, dah kotor tuan-tuan. Ada dalam kitab fiqh tu. Kalau tuan-tuan belajar kitab fiqh tu, ada dia beritahu tu. Lepas tu dia harfin biharfin tu. Kalau kita faham, kita hafal, kita tahulah ada adabnya tuan-tuan, insya-Allah. Okey. Berjalan tanpa kasut. Ni pun sama juga. Tapi janganlah pula wali tu satu hari tu hari Jumaat dia balik rumah tak ada kasut. Kita pun kata kau ni dah tak adil lah. Tak ada, itu kasut dia kena tibai kat masjid tuan-tuan. Tak ada istilah dia tak adil tu. Ni mereka ni individu ni. Ni individu yang tak adil. Justeru wali yang fasik, iaitu tidak adil, tidak boleh mengahwinkan perempuan yang beriman, bahkan hak perwaliannya berpindah kepada wali adil yang seterusnya mengikut urutan. Ni di kalangan kita yang mungkin wallahu alam, wali fasik ni dia tak semayang, dia tak puasa. Cuma pendekatan-pendekatan tertentu tu kita minta dia istighfar lah tuan-tuan. Dan saya suka ada beberapa kampung, dia kadang-kadang tanya pandangan, dan masa bila tanya pandangan tu, dia buatkan keadaan tu. Apa maksudnya? Dia tahu orang kampung tu tak semayang tuan-tuan. Semayang Jumaat pun tak datang. Dia beritahu kat dia, anak dia nak kahwin. Imam kata, Eden rasa macam Eden payah nak jumpa kau semayang Jumaat kat masjid ni. Kan? Kau semayang cukup ke tak cukup ni? Kan bila nak minta sign tu kan, imam tu siap kata apa? Macam ni lah, Eden nak uruskan nikah anak kau ni, tapi dia minta tolong, kau tolonglah datang masjid ni. Sebelum nak nikahkan anak tu, tolonglah datang masjid ni. Kan? Kalau tak, kau pergilah nikah kat pejabat agama. Itu tanda tu. Sebab dia faham kod tu lah kan. Sebab kalau dah fasih ni, dia boleh berpindah kepada wali lain. Kan? Jadi dalam keadaan demikian, imam pun tak nasihat dia. Tapi baguslah orang kampung bila dapat nasihat. Dia apa pergi masjid tuan-tuan, imam tengok maghrib ada, isyak ada kan. Maghrib isyak ada, lepas tu sembahyang Jumaat ada. Tenang hati imam, ya Allah. Hai. Nak nikah kan pun tenang tuan-tuan. Itu strategi imam lah ya. Untuk memastikan mereka yang kita tak boleh nak menghukum sekarang ni. Kan bila menghukum kan kau fasik, kau tak sembahyang kau dah fasik ni. Kau marah pula, saman pula tuan-tuan. Ya, tapi kita beritahu lah, kita nasihat kat dia. Aku nampak kau macam kau tak sembahyang ke apa ni, tolong ya. Tapi kita kena terima nasihat lah. Sebab tu benda ni penting tuan-tuan. Bila beri ceramah kan, saya sampaikan dalam bab wali ni penting.
Bila saya ceramah khusus kahwin, saya kata, korang ni anak muda, korang ni kahwin anak, nanti anak dah kahwin nanti ada anak perempuan nanti nak kahwin nanti tuan. Saya tegaskan, jangan jadi fasik. Supaya apa? Supaya 15 tahun, 20 tahun akan datang, dah tak ada masalah dekat negara kita ni, wali yang fasik tuan-tuan. Kita tak nak wali yang fasik. Na'udzubillah min zalik tuan-tuan. Okey? Hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW, la nikaha illa biwaliyin mursyidin. Yang bermaksud sabda Rasulullah SAW, tidak sah nikah melainkan oleh wali yang mursyid. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata, maksud mursyid dalam hadis tersebut adalah adil. Hal ini adalah kerana fasik merupakan kekurangan yang merosakkan persaksian dan ia menghalang perwalian dalam perkahwinan. Fasik ni pun sama juga, dia tak boleh pada saksi. Sebab tu biasa juru nikah, dia bawa dia punya tok siap, dia bawa dia punya bilal, sebab dia tahu orang ni. Lepas tu dia bawa tu, kita pula jadi makmum ni pula, macam bawa dia, tak ada bawa Dan. Kan? Bawalah Dan sekali-sekala kan. Itu pandai-pandai kreativiti juru nikah lah. Dia nak bawa yang lain-lain kan. Itu kreativiti juru nikah tuan-tuan. Tak tahu lah sekarang ni. Elong saksi, berapa ringgit? RM30 ke? RM40? Masya Allah. Naik RM40. Nanti saya duduk kat nona keluarga, nanti saya naikkan lagi lah tuan-tuan. Dah naik RM40, dia kena adil lah sikit, dia kena jaga elok sikit. Dulu dia elon RM20, saya kata kat saksi, jangan ngado, saya caja dia kata, tak sah, tak yang ngado dah RM20 elon, sahkan je lah kan. Kalau dah okey, dia punya ijab kabul lah tu, sah je lah, tak payahlah kata tak sah kan. Tapi kali ni dah RM40, so kena betul-betul lah ya. Okey, alhamdulillah lah kan, rezeki pada saksi ya. Tapi kalau hari itu dapat pula 4 pasang, boleh tahan juga tuan-tuan. Boleh tahan kalau 4 pasang. Kalau saksi RM40, agak-agak juru nikah berapa sekarang ni? 120 ya Ustaz ni. 120, masya-Allah, berkatillah. Ya, okey. Pendapat lain pula menyatakan bahawa adil bukan menjadi syarat dalam perkahwinan. Hal ini adalah kerana kelayakan menjadi wali adalah berdasarkan pertalian waris yang menimbulkan perasaan kasih sayang untuk kebaikan orang di bawah jagaannya, sama ada dia bersifat adil atau sebaliknya. Dan inilah yang menyebabkan saya seronok dengan pandangan almarhum Syekh Murtada dulu. Ayat simple yang dinyatakan kepada saya. Isu fasik macam mana? Taklah tu, kalau ikut fasik tentulah kan. Tak boleh lah tu. Masa tu nak, orang kata nak ngajar ke apa kan, jumpa dengan dia balik. Ayat yang dia beritahu pada saya, cantik je. Mana lebih baik? Membuka aib orang atau menutup aib orang? Itu ya tuan-tuan. Tak susah pun. Kita tak nak yang wali yang demikian tu, kita suruh dia istighfar, suruh dia bertaubat masa sebelum akad nikah kan. Nak lagi cantik, kita wakil wali, suruh dia wakil wali kepada kita yang juru nikah. Sebab kita tahu ada kekurangan dekat si wali tersebut tuan-tuan. Itulah yang saya akan pegang sampai bila-bila. Menutup aib orang lebih baik daripada membuka aib orang. Yalah, kalau tiba kita datang, dia ni bapak dia tak jadi wali sebab dia tak layak. Buka aib tak? Betul. Kan? Sebab orang kita ni pula lagilah masalah. Bila Kang kata dia ni tak boleh. Kenapa ni? Anak tak sah taraf ke? Dah tu tak sah taraf ke? Kan? Dah jadi tanda soal, tanda tanya, macam-macam tuan-tuan. Itulah kan orang baik, orang alim mengajar kita. Belajarlah menutup aib orang daripada membuka aib orang. Tapi hari ni orang kita rajin pernah buka aib orang. Ya? Bukan apa tuan-tuan. Macam yang video yang pakcik jatuh, kursi dia kena angkat adik tu kan. Janganlah di viral-viralkan. Tak payahlah, cukuplah tu. Di situ menimbulkan pelbagai kata-kata netizen yang tak syok tuan-tuan. Ya,
Kesian mereka. Budak tu kecil, dia pada benda tak ingat apa-apa, tak tahu apa-apa. Orang tua tu, pakcik tu pun kita doakan dia sihat, tuan-tuan. Ya, semua itu adalah sebagai satu sejarah. Dia ada banyak lagi tu penjelasan-penjelasan yang lain, tuan-tuan. Ya, yang kita kena faham. Cuma kita ni sebagai netizen, janganlah bagi komen-komen ni macam mana. Sebab tu benda-benda macam tu kurang-kurangkanlah, di-viral-viralkan, tuan-tuan. Ya, dengar cerita pula mak bapak budak tu kena hentam juga. Aduh, kesian, tuan-tuan. Aduh, kita tak boleh cakap apa lah. Benda tu tak berlaku kat kita, cuba berlaku kat kita, kan? Macam mana kita punya perasaan? Okey? Jadi belajar menutup aib orang daripada kita membuka aib orang, tuan-tuan, insya-Allah. Okey? Dan kemudian hal ini juga adalah kerana meletakkan syarat adil kepada wali menyebabkan berlakunya kesulitan yang besar disebabkan orang yang adil sedikit sahaja bilangannya, lebih-lebih lagi pada masa ini. Dalam mana-mana zaman sekalipun tidak pula diketahui ada orang fasik yang dilarang mengahwinkan anak-anak perempuan mereka, tuan-tuan. Okey? Maknanya orang yang fasik tu tak boleh mengahwinkan anak perempuan dia, tuan-tuan. Cerita pasal budak-budak tadi, tahniah lah masjid ni, siapa semayang tarawih dapat RM3 RM3, RM2 je? RM3 Saya nak beratur dah itu, kan? Abang tak bagi saya beratur, saya pun budak juga, kan? Alhamdulillah, pada saya baguslah tu. Kita nak galakkan orang. Tapi sambil itu ulur tu, ingat sonyap kat masjid, peringatkan dia sentiasa, tuan-tuan. Okey? Saya seperti mana yang saya sebut dekat masjid Sekamat semalam pun saya sebut. Saya sampai sekarang saya ingat, tuan-tuan. Ya, yang siapa yang duduk temiang dengan Cik Mebah tu, arwah Meja Yahya, dia pesara tentera. Saya ingat lagi, saya pun dapat rasa nikmat tu. Siapa yang budak-budak zaman tu sembahyang tarawih dengan witir sampai habis, tuan-tuan, habis yang sembahyang witir, kami akan duduk sebelah arwah ni. Sebab apa? Dia bagi seorang RM5, tuan-tuan. Zaman tu 90-an dapat RM5 besar tu. Dapat 3 malam pun dah okey dah, kan? RM5, tuan-tuan, 3 malam pun dah okey dah. Yang saya ingat tu masa dia meninggal tu, semayang kat Surau Temiang tu, ramai kawan-kawan saya yang pernah rasa nikmat tu datang balik, tuan-tuan. Weh, Meja Yahya meninggal, pergi, tuan-tuan. Ya, mari. Kan? Dan setakat hari ni lah, kalau saya baca Yasin, pimpin Yasin, teringat ya arwah, saya mesti akan terniat juga kepada si arwah, tuan-tuan. Sebab kita lihat kelebihannya di situ lah, tuan-tuan. Ya? Jadi tuan-tuan kuasa yang buat yang tu, InsyaAllah anak-anak ni akan jadikan sejarah dan kenangan pada kita. Tak payahlah dengar pada segelintir kata tak payah lagi duit. Kita duit masjid banyak, bagilah, kan? Ada satu masjid tu kata, Ustaz, tahun ni diorang infak ni banyak lah, tak tahulah, takut tak habis macam mana ni. Kalau tak habis Ramadan ni, kena bagi tu kepada Ramadan akan datang tau, sebab dia infak untuk Ramadan. Tapi nak bagi habis bukan susah pun, senang ya. Ujung-ujung Ramadan tu kan, siapa datang berjemaah bagi seorang RM10, kan? Masa sikit orang tu bagi RM10, dah ramai orang jangan bagi, kan? Masa sikit bagi RM10, kan? Ramai kan tak cukup pula, kan? Contoh lah, nak bagi habis bukan susah pun nak dihabiskan, tuan-tuan. Tapi alhamdulillah lah perkembangan orang kita bila saya pusing-pusing semayang ni, perkembangan orang kita pun alhamdulillah infaknya lebih, ya. Dan kemudian orang yang nak menginfak untuk berbuka tu, subhanallah, hebatlah. Tahniah. Semoga kita berterusan istiqamah dalam kita meningkatkan ibadah kita di bulan Ramadan, tuan-tuan, insya-Allah. Okey, dan yang terakhir, tuan-tuan, 1.4.8.3 baligh. So maknanya wali ni mestilah dah baligh. Kanak-kanak tidak boleh menjadi wali. Hal ini adalah kerana dia tidak berkuasa atas dirinya sendiri, apatah lagi terhadap orang lain. Okey, so baligh clear lah, ya. So kalau wali tu budak lagi kan, maka tak boleh. Dia kadang-kadang bila perempuan kadang tanya, Ustaz, wali saya adalah bapa saudara. Saya tanya, ada tak adik-adik lelaki? Ada, adik saya. Adik kau umur berapa tahun? Sekolah lagi, Ustaz. Berapa? 15 tahun. 15 tahun adik kau lah wali. Boleh kau, dia sekolah lagi, kan? Boleh, tak ada masalah. Ada wali yang saya pernah tengok lah, umur dia 14 tahun, dia nikahkan akak. Yang pandai je nikah tu pula suruh dia yang nikahkan. Pandai tu, bagi gigil dia awal tu. Tapi gaya dia macam gaya wali betul dia buat, tuan-tuan. Kan? Mak dia buat macam gaya wali betul, siap pakai serban, pakai jubah, tuan-tuan. Tapi tak apalah.
Tapi kalau ada yang tanya, adik saya ada lah ustaz, berapa umur 8 tahun, tak payahlah. Pergilah kepada bapa saudara tuan-tuan. Yang masalahnya budak yang 15 tahun ni dia dah balik, bapa saudara dia pula action, bukan saya ustaz, dia lah saya lah yang nikahkan dia kan. Bapa saudara lah dia kata tak boleh ni kan, adik dia dah balik ni, dia sekolah lagi, ustaz jangan ngada lah, ustaz ikut hukum mana ni. Tu tak tahan ayat tu. Dia tanya saya hukum mana tuan-tuan. Saya kata betul lah ini ada hukum. Saya tunjuk kita ni strategi dia senang tuan-tuan. Kalau orang banyak songeh ni kan, kita bawa lah kitab. Baca kitab ni. Kan? Padahal kitab tu tajuk tauhid. Dia pun tak tahu apa benda isi dalam tuan-tuan kan. Ya, bila tengok kitab tu dah besar atau apa kan, tak boleh baca, dia faham lah tuan-tuan. Okey. Itu alamat terlepas pula memberitahu strategi tuan-tuan. Ya, tapi itulah dia. Kalau dia anak tu walaupun dia sekolah, tapi dia dah balik, dia boleh jadi wali tuan-tuan. Okey. Jadi sekadar tu saja tuan-tuan perkongsian kita pada hari ini. InsyaAllah akan datang kita akan sambung lagi tuan-tuan. Sebelum kita tutup, ada apa-apa pertanyaan? Ya bang. Salam. Mak 5. Okey. Soalan yang pertama, bapa dengan bapa adik-beradik, anak dengan anak nak kahwin. Hukum fiqah boleh. Cuma adat kita biasa, kebiasaan awam kita tak menggalakkan. Seperti mana yang saya nak sebutkan kerana apa? Sebab yang sepupu ni dia boleh menjadi wali. Jadi bila sepupu boleh menjadi wali, yang saya suka sebutkan sebelum ini, bila sepupu dengan sepupu kahwin, kemudian bila sepupu dengan sepupu tu bercerai. Bila bercerai, tiba yang perempuan ni nak kahwin baru. Dia cari wali dia, tak ada. Yang ada betul-betul sepupu dia. Sepupu dia ni pula bokeh laki dia. Itu yang tak digalakkan kepada masyarakat kita. Sebab nak elakkan perkara ini berlaku. Makna hukum boleh. Sepupu dengan sepupu kahwin boleh. Yang kedua, okey. 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 Pendekatan kita, masyarakat kita dari segi pandangan mufti ke pandangan lain semua, tidak perlu dinikahkan semula. Sebab nikah itu mengikut kepada hukum ketika itu. So maknanya dia kahwin, dah diperjelaskan oleh pihak tertentu, maka dia rasa, masih dia rasa lagi yang wali ni adalah tidak layak untuk menjadi wali. Ikut basic, tidak perlu dinikahkan semula. Ya, kecuali kalau ada berlaku ipil di mahkamah, itu keputusan daripada mahkamah. Maksudnya ada individu, ada pihak yang pergi mahkamah nak membatalkan pernikahan sebab dia kata wali ni macam ni. Tetapi ikut sejarahnya
takkan berlaku nikah semula. Dia tidak akan berlaku nikah semula. Tak payah. Tak. Dia bukan jadi satu kewajipan, dia bukan istilah yang untuk memperbetulkan hukum disebabkan individu tersebut. Okey? Kecuali kalau ada appeal di mahkamah, ada pihak yang kata nak juga dipisahkan, yang tu kena keputusan mahkamah dalam proses perundangan yang ada sekarang. Okey. Sebenarnya Okey. 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 Masih waras. Okey. 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 Datuk dia tu, kalau betul datuk belah bapa, datuk tu adalah wali, saya punya penjelasan dan nasihat, kena pergi ke mahkamah melihat balik status pernikahan tersebut. Maksudnya, di situ mahkamah akan buat keputusan nikah dia sah ataupun tidak. Kerana apa? Sebab wali mujbir, by hook or by crook, kena pakai wali mujbir, tak boleh pakai wali akrab semasa pernikahan. So, jawapan tadi, nasihat saya, pergi mahkamah, buat pengesahan nikah keadaan situasi yang berlaku, supaya mahkamah boleh buat keputusan nikah ketika itu sah ataupun tidak. Kerana pada dari segi ilmiahnya, di situ ada wali mujbir yang tidak ada berlaku wakalah, dan kalau wali mujbir tidak berlaku wakalah, maka nikah itu adalah tidak sah. Bapa, atuk, moyang, nyeng, nyong ke atas. Bawah semua dah jadi wali akrab. Wali mujbir memang baik or baik crook kena buat. Kecuali cerita kalau mereka yang dia cari wali tak jumpa, mahkamah keluarkan paper, kan, buat penyiaran paper cari wali, tak ada yang jawab tempoh 2 minggu tu, maka mahkamah akan buat keputusan dia tak pergi wali akrab tau, dia nikah guna wali hakim, walaupun adik-beradik lelaki ada. Ni cerita kalau dia mak bapak dia bercerai, lama tak jumpa bapak dia, dia tahu bapak dia dah masih hidup tapi tak tahu kat mana. Kalau itu je dah pergi kepada wali hakim, apatahkan lagi yang tadi, yang memang dah tahu wali dia masih hidup dan masih waras dan tidak ada berlaku wakalah. Nasihat saya, pergi buat pengesahan mahkamah syariah. Selesai. Wakalah ada wakalah, selesai. Maknanya wakalah tu pelbagai cara lah. Kadang-kadang you nikah tu je tipun, dia atuk kepada ni, okay, tentulah. Dia ada pelbagai cara. Okey. Yang seterusnya bang? Yang kedua, yang wakaf semua tu. Okey. Okey. Oh, yang ni pada saya
Tak ada istilah wakaf yang tak boleh keluar daripada rumah tu. Faham? Maksudnya wakafkan kitab betul, tapi tidak boleh menggerakkan kitab ni. Tak boleh keluar rumah, dia syaratkan tu. Itu tak ada dalam syarat kesempurnaan wakaf. Maknanya kalau basicnya boleh. Yang penting untuk manfaat. Mana wakaf tadi orang buat tu dikeluarkan untuk diberi manfaat kepada orang lain. Contoh nak hantar ke perpustakaan kau, nak hantar ke masjid kau, itu tak ada masalah. Yang tak bermanfaat ni dia pergi buang, dia pergi bakar, itu masalah lah. Sebab benda tu selagi mana boleh pakai, maka boleh diwakaf, dipakai, dimanfaatkan. Sebab wakaf ni dia pilih basic, kita kena faham, dia mesti boleh dimanfaatkan. Tapi bila dia yang buat keluar tu, wallahu a'lam lah tuan. Tapi dia punya tu tidak sempurna dari segi syarat tersebut. Okey. Yang seterusnya. Okey. Okey. Jadi kalau sebut je ada istilahkan, dia tidak menetapkan masa. So itu bukan dikira sebagai taklid. Tak. Taklid dia mesti sebut tak keluar rumah, tak balik rumah, jatuh talak. Itu direct. Dia sebab akan ni adalah penyebab ataupun tertentu yang menyebabkan ia bukan berlaku untuk yang tu, dia akan berlaku kemudian. Maksudnya ayat itu menyempurnakan bahawa tak balik, akan bercerai. Maksud akan bercerai apa? Suami mungkin pergi buat permohonan kat mahkamah, ataupun suami akan buat lafaz. Dia maksud di situ dia tidak dikira sebagai taklid yang sahih. Tak. Okey. Okey. Jelas Ada lain? Tak ada Okey, kalau tak ada, alhamdulillah. Mudah-mudahan iktikaf kita hari ini bermanfaat. Dan jangan pula sambung iktikaf kat belakang tu, sebab kita tidak ada disediakan sarapan pagi, tuan-tuan. Okey. Jadi sekadar itu saja. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan surat Al-Asr. Subhanallah, la ilaha illa anta, wa atubu ilaik. Bismillah.